Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey, hari ini kita akan masuk tajuk kepelbagaian. Okey, kepelbagaian iaitu salah satu prinsip dalam prinsip seni ada 7. Okey, yang ini prinsip kepelbagaian. Prinsip yang kita dah belajar prinsip apa? Prinsip harmoni, prinsip kontra, prinsip penegasan. Okey, hari ini kepelbagaian. Okey, kita tengok hari ini saya cikgu baca di buku teks kamu. Cuba anda lihat di sekitar halaman rumah anda. Okey, memang kamu dah duduk kat rumah ni, boleh tengoklah di sekeliling rumah kamu. Anda akan dapat melihat pelbagai pokok di kawasan tersebut. Kelihatan bunga-bunga. Ada pokok, ada bunga. Okey, bunga pula bukan satu jenis, ada pelbagai jenis. Okey, pelbagai jenis. Pelbagai jenis. Okey, jap cikgu highlight pelbagai jenis. Okey, highlight. Okey, ini keyword ni kepelbagaian itu pelbagai lah. Dia nak cerita pasal prinsip pelbagai ni. Okey, pelbagai jenis apa? Jenis rupa, okey, warna, pelbagai saiz, apa juga yang menunjukkan pelbagai ataupun apa lagi? Istilah bahasa Inggeris variety lah. Lagi apa lagi? Macam-macam ada. Istilah astro sekarang macam-macam. Jadi pelbagai. Okey, tahukah anda bahawa pelbagai unsur ini menimbulkan prinsip kepelbagaian? Lihat pula hasil karya tersebut. Dapatkah anda mengenal pasti prinsip tersebut? Prinsip kepelbagaian ini bertentangan dengan prinsip kesatuan. Okey, bertentangan dengan prinsip kesatuan. Kita belum belajar lagi prinsip kesatuan. Okey, tak apa. Kamu take note dulu. Tujuannya ialah untuk menjadikan sesebuah karya seni itu lebih menarik dan rencam. Yes, rencam. Perkataan rencam. Dia itu pelbagai lah. Okey, kita tengok kat sini pelbagai apa tu? Pelbagai motif batik. Okey, kita tengok dekat sini. Ada pelbagai elemen. Okey, ada pokok, landscape keras, landscape kejul, landscape lembut. Okey, ada pokok renik. Okey, pelbagai. Okey, tengok dekat sini pula karya ni ada pelbagai haiwan. Bukan pelbagai haiwan. Ada jantan, ada betina, ada haiwan jantan berwarna-warni, haiwan jantan yang berwarna putih, ayam jantan. Okey. So ini prinsip kepelbagaian ni ada di sekeliling kita lah. Cuma kita perasan ataupun tidak. Okey, definisi prinsip kepelbagaian. Kepelbagaian ialah prinsip rekaan yang menunjukkan cara menggabungkan elemen-elemen seni. Elemen seni ingat lagi apa tu? Garisan. Elemen seni ni unsur seni lah. Garisan, rupa, bentuk, jalinan, warna dan ruang untuk menghasilkan hubungan yang kompleks dan rumit. Kepelbagaian dapat dihasilkan melalui penggunaan unsur seni yang pelbagai seperti garisan. Yang cikgu dah sebut tadi kan. Garisan, rupa dan warna dalam sebuah gubahan. Kalau kita tengok gubahan ni karya lah. Bila kita buat karya, kita tengok ataupun dalam satu gambar tu ada pelbagai objek tak, subjek tak. Okey. Okey, kita tengok ciri-ciri kepelbagaian. Kepelbagaian pada alam semula jadi dan objek buatan manusia dapat menceriakan kehidupan dan memberikan pelbagai variasi keindahan. Ya, kalau kita tengok kepelbagaian ni, dia orang kata apa? Tak maulah semua sama saja kan. Kalau sama tu macam boring lah sikit, bosan lah sikit. So, kita kena pelbagaikan. Sama jugalah macam kamu belajar dengan cikgu, kamu dapat orang kata apa, sentuhan cikgu lah. Tapi kalau kamu belajar dengan cikgu yang lain pula, dapat sentuhan cikgu lain pula. Kan? Sentuhan ilmu mereka. So, daripada situlah kita pelbagaikan cikgu-cikgu kita kan. Kita pelbagaikan
sumber rujukan kita. Prinsip kepelbagaian ni bagus sebab dia dunia ni bukan benda tu saja. Hobi kita pun kita boleh pelbagaikan, minat kita pun kita pelbagaikan, aktiviti kita dan sebagainya lah. Ciri-ciri kepelbagaian pada alam semula jadi dan objek buatan manusia dapat menceriakan kehidupan. Yes, sangat menceriakan. Itu sebab kamu tengok cikgu selalu ceria. Sebab cikgu faham prinsip kepelbagaian lah. Dan memberi pelbagai variasi keindahan. Prinsip-prinsip kepelbagaian juga turut digunakan untuk menghasilkan karya seni. Kita tengok kat sini lah ciri-ciri kepelbagaian pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni visual. Kita pergi satu-satu. Tengok alam semula jadi. Tengok memang haiwan pun bukan satu jenis saja. Ada pelbagai jenis haiwan. Bila pelbagai jenis haiwan tu pula pelbagailah rupa bentuk dia. Zirafah tiba-tiba leher panjang kan. Buaya pula jalan tak pernah berdiri, merangkak saja. Kemudian orang utan kan, tangan dia panjang. Kaki dia pun kalau kamu tengok tak macam kaki kita. Allah Ta'ala pelbagaikan kaki dia pun macam tangan kan. Jadi pelbagai rupa bentuk pada alam ciptaan Tuhan. Kita tengok pula pada seekor rama-rama kepelbagaian corak pada badan rama-rama tersebut. Tengoklah setiap rama-rama tu ada corak-corak yang berbeza lah. Kalau spesies ini ada corak macam ni, spesies ini corak macam ni. Jadi kepelbagaian dalam alam semula jadi. Kita tengok pula kepelbagaian pada objek buatan manusia. Bila kamu tengok objek buatan manusia ni seperti bangunan kan. Jangan terikat bangunan tu 4 segi saja. Bangunan tu kamu boleh tengok datang dalam pelbagai bentuk juga, reka bentuk. So, barulah tak bosan kan. Kalau kamu dah diberi peluang untuk mereka bentuk bangunan, diperlis ke di mana-mana saja sebagai seorang arkitek dan sebagainya. So, kamu ciptalah bangunan yang pelbagai bentuk. Barulah menarik. Lagi unik bangunan tu, lagi orang suka lihat, tengok dan menjadi satu mercu tanda lah di tempat tersebut. Kepelbagaian corak. Yang ini ciptaan manusia. Wow. Kepelbagaian corak pada badan wow. Memanglah kita tengok wow macam-macam dia punya corak. Corak itu kita panggil apa? Seni ragam hias. Nanti kita belajar di tingkatan 2 lah. Kemudian kepada karya seni visual. Kita tengok karya ini, Nik Zainal Abidin, wayang kulit. Ini dilukisnya karya tentang wayang kulit. Wayang kulit figure 1980, cat air atas kertas. Tengok kepelbagaian karya. Nampak berbeza-beza lah karakter-karakter yang ada di dalam karya tersebut. So, kepelbagaian karakter. Kemudian kita tengok kepelbagaian dalam seni grafik. Seni grafik ni adalah salah satu karya seni juga. Jadi kita tengok ini seni grafik reka corak kulit buku lah ataupun reka bentuk kulit buku. Kita tengok kat sini ada pelbagai unsur yang digunakan, elemen seperti tipografi, huruf-huruf, ada ilustrasi kan. Ilustrasi pula ada macam-macam jenis. Ingat kepelbagaian, ingat macam-macam. Kepelbagaian kita tengok pula fungsi kepelbagaian. Cikgu zoom out dulu. Sesebuah gubahan itu akan kelihatan lebih menarik jika pengkarya mengaplikasikan prinsip kepelbagaian dalam penghasilan karyanya. Apa fungsinya dalam sesebuah karya? Berikut adalah antara fungsi kepelbagaian dalam karya seni visual. Kita tengok Zulkifli Buyung, Kelambu. Kita tengok karya. Satu-satu kita zoom out satu-satu. Zulkifli Buyung, Kelambu 1964. Ni cerita pasal zaman dulu-dulu di kampung-kampung suka pakai kelambu.
Okey, kita buat karya ni supaya kita dapat kenang balik nostalgia lama kan. Ini karya tokoh Zulkifli Buyung, dia menghasilkan kelambu, tentang kelambu. Okey, kita tengok kepelbagaian dari segi apa? Kepelbagaian dari segi gaya. Ni gaya budak-budak ni tengah main dengan kelambu. Okey, variasi ni pelbagai lah. Dan tenaga ni kita tak dapat nak describe secara visual. Kita dapat tengok apa itu mungkin apa yang dia nak diketengahkan di situ tenaga tu. Cikgu tak dapat describe dengan jelas, cuma kita dapat tengok aktiviti kepelbagaian aktiviti tu memang kita nampak. Ada budak yang tarik tali, ada budak yang duduk dalam kelambu, ada budak yang duduk berada di atas kelambu, dan ini satu lagi ni apa ni? Seorang ibu tengah buat apa ni? Nyalakan ubat nyamuk ke apa? Okey. So, inilah karya yang mengetengahkan. Kenapa? Okey. Tadi kita bincang pasal fungsi. Mungkin fungsi itu memberikan gaya, memberikan variasi, memberikan tenaga. Tenaga tu mungkin kamu lebih bersemangat. Okey. 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 Okey, fungsi yang kedua, kepelbagaian pada poster untuk memberi daya tarikan. Okey, daya tarikan. Ialah untuk poster kita nak cipta tarikan lah. Penat je kita buat poster tapi orang tak tengok pun. Okey. So kita pelbagaikan sikit dalam elemen-elemen poster. So kita pelbagaikan elemen tersebut supaya dapat menarik perhatian. Okey, yang ketiga fungsi, kita tengok Abdul Latif Muhyiddin. Okey, pagu-pagu. 1965, cat minyak atas papan Masonite. Okey, ni bahan dia. Okey, pagu-pagu ni satu objek lah. Macam Okey, pagu-pagu ni yang dihasilkan oleh Abdul Latif Muhyiddin ni, tokoh kita, tokoh seni. Dia menghasilkan pelbagai jenis pagu-pagu itu sendiri. Apa yang cikgu baca daripada kisah cerita pagu-pagu ni, maksudnya dia menceritakan tentang perjalanan hidup dia lah ke serata dunia. Lepas tu dia terjemahkan dalam bentuk karya. So mungkin kepelbagaian dari segi pengalaman dia, kepelbagaian dari segi rasa dia dan sebagainya. So dalam karya ini menghasilkan fungsi dia, kepelbagaian pada rencam warna dan corak dapat mengelakkan kebosanan. Macam cikgu cakap tadilah. Okey, prinsip kepelbagaian ini kita kena ambil berat juga, sebab ini dia mengelakkan kita daripada buat benda yang sama saja. So itu wujudnya prinsip kepelbagaian. Okey, fungsi kepelbagaian. Okey, kita tengok penghasilan, teknik penghasilan kepelbagaian pula. Scroll sikit. Okey. Dekat sini ada 6 teknik penghasilan kepelbagaian. Okey, kepelbagaian sering diaplikasikan dalam menghasilkan karya seni visual seperti mural, iklan, ilustrasi kulit buku dan corak tekstil lah ni. Okey, mari kita belajar teknik-teknik menghasilkan prinsip kepelbagaian. Okey, senang saja nak buat kepelbagaian ni. Okey. Ataupun senang je kita nak tengok prinsip kepelbagaian ni, kita tengok ada istilah pelbagai apa tu. Apa yang pelbagainya kan. Okey, kita tengok karya Johari Said. Okey, menarik kerbau. Okey, kita tengok kat sini ni cetakan printing. Okey, menarik kerbau 2005. Kepelbagaian apa tu? Pelbagaian dari segi jalinan. Jalinan tu apa? Sifat satu permukaan. Ataupun kita tengok sini kan. Jalinan, banyaklah jalinan kat sini. Kemudian garisan pun ada juga, pelbagai jenis garisan dan sebagainya. So, kita nak wujudkan elemen atau prinsip kepelbagaian ni. So, kita
pelbagaikan jalinan. Dekat sinilah. Okey, teknik yang pertama pelbagaikan jalinan. Okey, teknik yang kedua. Sekejap, kita tengok kat sini. Yang ini dalam kategori pelbagai asas seni reka lah. Asas seni reka ingat lagi ada 6. Cikgu akan sebut lagi setiap kali kamu belajar. Sebab di tingkatan 1 kamu akan belajar dan kamu akan guna sampai ke tingkatan 6 dan sampai ke universiti lah. Perkara ni iaitu garisan. Okey, ingat apa dia? Garisan, rupa, bentuk, jalinan, warna dan ruang. Ada 6 Okey, yang ini pelbagai jenis jalinan. Okey, ini pula pelbagai jenis iaitu bentuk. Pelbagai jenis bentuk. Dalam keadaan ni kita nampak lah. Okey, bentuk-bentuk botol ada, kemudian bentuk apa ni? Alu dengan antan. Alu dengan apa? Apa yang kamu duk tumbuk tu. Okey. Apa tu? Lesung batu. Okey. Kemudian pelbagai bentuk apa lagi? Bentuk botol mineral. Ini adalah karya ni Abdul Latif Maulan. Kalau kamu rajin, kamu follow karya-karya beliau lah. Kamu type di FB ke IG ke Latif Maulan. Memang aktif lah berkarya. Kan? Pelbagai karya yang kamu dapat tengok dekat situ. Lesung batu. Okey, kita tengok dekat sini pula teknik menghasilkan kepelbagaian menggunakan pelbagai media lah. Okey, yang ini tadi kita pelbagaikan unsur seni itu sendiri. Yang ini kita pelbagaikan media lah. Yang ini media atas apa ni? Atas kertas. Okey, gabungan media. Mix media atas kertas. Okey, kita mungkin guna watercolor sikit, guna pensel sikit, pen dan sebagainya. Set amat jamal, set untuk keris. Alright, kita tengok pula yang ni 2D. Kepelbagaian karya 2D dan kepelbagaian karya 3D. 3D memang kamu dapat tengok bentuk dia tu, kamu dapat rasa bentuk dia tu lah. Okey, yang ini macam satu frame-frame gambar ni, tapi yang dijadikan satu karya. 3 frame gambar. Okey. Karya Zulkifli Yusof, Mari Kita ke Ladang. Kalau kita nak faham ni, kita kena baca lah buku beliau. Kenapa dia kata Mari Kita ke Ladang ni? 2015 media campuran. Okey, nampak pelbagai jenis bentuk frame tu lah. Kita tengok. Alright. Kita tengok yang ini pula teknik menghasilkan prinsip kepelbagaian. Pelbagai aliran seni pula. Okey, ni aliran apa? Okey, aliran realism. Syafiq Syahman Jaafar. Dia nak pelbagaikan aliran seni itu sendiri. Iaitu jantung pisang. Realism ni kita lukis nampak real lah. Okey, ataupun kita berpaksikan satu karya tu. Kalau kita nampak burung, kalau kita nampak yang macam ni jantung pisang macam ni. So, kita nak lukis kalau boleh nampak sebiji macam tu. Nampak sama macam tu. Realism. Okay, kalau kita tengok dekat sini pula aliran ni karya expressionism. Yang ni expressionism abstract lah. Okay, landscape rimba Abdul Latif Muhyiddin. Landscape rimba 1995, cat minyak. Karya aliran expressionism. Okey, expressionisme ni kita pelbagaikan emosi kita, warna emosi. Kita nak lukis landscape rimba tapi kita tak terikat dengan realisme tadi, aliran realisme. Kita kena lukis betul-betul macam yang kita ambil gambar ataupun kita lihat. Tapi aliran ekspresionisme, kita lukis berdasarkan ekspresi kita saja. Itu sebut ekspresionisme tu. Kita ambil colour, kita rasa okey macam ni. Kita buat aktiviti mewarna, melukis tu mengikut ekspresi diri. Maka terhasillah karya seperti ini. Okey, pada kali ini kita belajar kepelbagaian. Kita dah sampai pada rumusan. Okey, apa yang kamu belajar hari ini ialah prinsip kepelbagaian. Apa itu prinsip kepelbagaian? Ini definisi dia, gabungan pelbagai unsur dan prinsip seni. Kemudian ciri-ciri kepelbagaian,
penggunaan unsur seni yang pelbagai. Okey, ada 6 garisan warna rupa bentuk jalinan dan ruang. Kita juga belajar tentang fungsi, memberi fokus, mengelakkan kebosanan, memberikan gaya dan variasi, mewujudkan daya tarikan. Dan teknik penghasilan pula ada 3, kepelbagaian media, kepelbagaian aliran seni dan kepelbagaian asas seni reka. Okey, kita dah sampai ke penghujung kelas. Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa lagi di kelas seni yang akan datang insya-Allah. Jangan lupa jawab soalan yang cikgu berikan dalam attachment nanti di bawah, dan jangan lupa juga like, subscribe, share, komen untuk memberi semangat pada cikgu untuk menghasilkan video untuk kamu semua. Bye bye. Assalamualaikum.